guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekali lagi saya ingin membawakan anda satu sidang media daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Menteri KDN dan menjawab persoalan daripada Hassan Karim, begitu juga dengan Muhyiddin Yassin dan beberapa individu yang lain. Ya, ini adalah berkaitan dengan berkaitan perlembagaan ya, kewarganegaraan. Jadi banyak ya yang kita dengar dalam perbahasan walaupun kononnya menyokong, tapi mereka mempersoalkan ya kenapa undang-undang ini tidak dibawa kepada jawatan kuasa khas dan sebagainya ya, sedangkan perkara itu sepatutnya tidak pun perlu dilakukan, sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan anda jawapan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution berkaitan dengan persoalan-persoalan ini. Jadi isu Kementerian Datuk Awang Alik. Sidang media kali ini ada berkaitan dengan undang-undang perlembagaan pindaan warga negara. Umum mengetahui bahawa sidang Dewan Rakyat hari ini mula membahaskan rang undang-undang ini yang melibatkan pindaan perihal kewarganegaraan. Jadualnya adalah akan bersambung sehingga besok. Dan tadi Yang Berhormat Speaker memaklumkan seramai 59 pembahas dijangka akan mengambil bahagian. Jaminan Kerajaan Perpaduan Malaysia, Kerajaan Madani adalah pindaan yang dicadang ini tepat pada masa, landscape dan dinamika persekitaran sekarang. Malah segenap perihal dasar dan tata cara ke arah perbahasan oleh ahli parlimen pada hari ini juga sudah pun kita penuhi. Kita telah melaksanakan ratusan siri libat urus dengan pemegang taruh, melibatkan organisasi bukan kerajaan, ahli-ahli akademik, pakar-pakar perundangan, organisasi antarabangsa dan sebagainya. Ada juga keperluan sebelum pembentangan untuk maksud pindaan ini dibuat. Kerajaan harus mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja, Jemaah Menteri tentunya, Kerajaan Sabah dan juga Kerajaan Sarawak. Itu juga telah KDN patuhi. Pada akhir semua sesi libat urus, KDN telah memikira semua pandangan, teguran, kritikan, malah candangan terhadap undang-undang ini. Sebelum kita tamatkan dan kita bentangkan di Parlimen dan hari ini dibahaskan. Saya percaya tujuan akhirnya adalah kesemua pihak meletakkan kepentingan keselamatan dan ketenteraman awam pada masa yang sama, memberi juga weightage yang sama terhadap pertimbangan kemanusiaan. Walau begitu intensif sekali sesi libat urus dan kepatuhan KDN dalam melakukan kerja-kerja untuk melakukan pindaan ini, KDN akui masih lagi wujud tentang dakwaan yang menggambarkan kegusaran pihak-pihak tertentu yang melahirkan rasa bimbang terhadap beberapa butiran pindaan. Tentunya sebagai Menteri yang bertanggungjawab terhadap perihal kewarganegaraan, saya mengulangi jaminan bahawa tiada satu pun kumpulan yang akan terkecuali atau diabaikan dalam pindaan ini. Ya, kalau dibimbangi akan ada segmen dalam masyarakat yang terkesan terhadap pindaan ini yang kemudiannya membawa kepada mereka mempunyai masalah tentang status kewarganegaraan. Saya memberi jaminan bahawa keadaan itu tidak akan berlaku. Okey. Dan menjurus pada isu taraf kewarganegaraan anak-anak kepada ibu bapa berstatus pemustautin tetap yang dibangkitkan dalam sehari dua ini. Seketika saya jelaskan bahawa
secara bahasa mudahnya, ada dua kategori pemustautin tetap di Malaysia. Satu, mereka yang diberikan MyPR dan mereka mempunyai permit masuk dan memiliki dokumen perjalanan negara asing. Maksudnya, mereka ada dokumen immigration. Mereka ni, kategori pertama, mereka adalah pemustautin tetap di Malaysia. Pada masa yang sama, mereka mempunyai dokumen perjalanan negara asing. Dia ada pasport negara asing. Okay. Dia ada sijil lahir negara asing. Tapi dia tinggal di sini, dia bertaraf pemustautin tetap. Dia dan pasangannya. Kategori yang kedua adalah pemegang status pemustautin tetap atau MyPR tapi tiada mempunyai permit masuk atau dokumen perjalanan negara resah. Mereka dianggap tidak mempunyai dokumen immigration. Okay, mereka ada sijil lahir. Tapi pada kolom warga negara dan sebagainya dianggap sebagai mereka ni PR tapi tak mempunyai permit masuk, dokumen immigration. Jadi kategori kedua ni merujuk kepada asalnya mereka tu anak angkat. Okay. Kemudian melalui proses mahkamah, mereka mendapat status anak angkat melalui proses pengangkatan. Okay. Tapi terhenti di situ. Dia tak mohon untuk jadi warga negara. Kalau dia mohon, kita proses mengikut 15A. Kalau dia tak mohon, dia jadi PR lah. Jadi ada dua kategori. Ataupun PR local born ni juga adalah mereka yang berada di sini, lahir di Malaysia ni sebelum merdeka, sebelum 57. Mereka lahir di sini. Tapi mereka tak pernah mempunyai dokumen apa-apa. Dan yang satu lagi adalah mereka berada di Malaysia sebelum pembentukan persekutuan, sebelum 1963. Isunya adalah mereka tidak mempunyai dokumen, dia panggil tiada permit masuk atau dokumen perjalanan. Itu isu, harus dibezakan. Baik. Jadi, prinsip yang utama adalah semua anak pemegang status pemustautin tetap kategori pertama, iaitu warga asing sepenuhnya. Okey. Adakah anak mereka bila lahir di sini, apakah mereka stateless? Jawapannya tidak. Dari segi undang-undang, mereka ikut warga negara bapa atau warga negara mak. Dia lahir di sini, tapi bapa dia Amerika, PR Malaysia. Mak dia Singapura, PR Malaysia. Mereka adalah warga negara Amerika dan Singapura. Anak lahir di Kuala Lumpur. Okey. Jadi kalau mengikut perlembagaan yang asal, anak mereka itu automatik warga negara. Anak mereka itu automatik warga negara. Sedangkan bapaknya Amerika, maknya Singapura. Jadi kalau dia automatik warga negara, dia ada dua warga negara. Sedangkan perlembagaan kita tidak mengiktiraf dua warga negara. Jadi, jangan dicampurkan antara PR warga asing dengan PR local born. Itu bezanya. Baik. Jadi, saya katakan adalah menjadi tanggungjawab ibu dan bapa untuk melaporkan kelahiran anak-anak mereka di kedutaan negara asal masing-masing agar mendapat taraf kewarganegaraan negara asal mereka. Jadi, kalau anak mereka lahir di sini, tanggungjawab mereka adalah melaporkan kelahiran itu di kedutaan mereka. Ya, walaupun mereka PR kita, tapi mereka adalah warga negara asing. Jadi pindaan pemberian taraf warga negara secara buka kuasa undang-undang bertujuan bagi mengelak anak-anak pemustautin tetap memiliki dua kewarganegaraan. Bagi kategori kedua, Kerajaan Perpaduan Malaysia memberi sepenuh komitmen untuk memastikan individu di bawah kategori ini yang jumlahnya sekitar 30-an ribu. Jumlahnya sekitar 30-an ribu. Dalam rekod PR yang ada di KDN, PR local born ini dalam 30-an ribu. Okay. Yang memohon warga negara adalah 10 ribu. Okay. Rekod pemberian PR kita, local born yang tadi 3 kategori anak angkat, ataupun lahir di persekutuan sebelum 57, ataupun dia ada di sini sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia, 63. 3 kategori itu local born, PR. Jumlahnya 30-an ribu. Tak semua mohon. Yang mohon adalah sekitar 10 ribu begitu.
Baik. Jadi, undang-undang sekarang adalah bila yang ini kita nak selesaikan dulu. Okay? Yang ini kita nak selesaikan bahawa saya pun mendengar perbahasan pusingan pertama tadi. Saya dengar Kota Baru, Pagoh, Muar, saya dengar juga Pasir Gudang, ya, Segambut, ya, kebanyakan menyentuh tentang perkara ini. Dan yang kita nak utamakan selepas ini, saya akan buat penggulungan besok. Saya akan memberikan satu jalan keluar kepada local bond PR ini. Ya, sebab sebahagian daripada kalangan yang masih lagi tidak bersetuju perkara ini, saya tengok dia mencampur adukkan antara local bond PR yang 3 kategori tadi dengan pemegang PR yang terdiri pada warga asing. Saya nak sebut bahawa kalau local bond PR ini jumlahnya 30-an ribu, manakala PR yang warga asing ini 7 kali ganda lebih besar daripada local bond PR. Jadi kalau perlembagaan yang ada sekarang ialah anak PR ni automatik dapat warga negara, itu akan membawa kepada suatu keadaan yang tidak seimbang. Saya nak sebutkan. Oleh itu, fokus Kementerian Dalam Negeri sekarang adalah nak address angka 30-an ribu tadi, yang sekitar 10 ribu lah, belasan ribu yang memohon. Dan kami akan proses melihat perkara sama ada 15A ada ataupun 19.1. Okey, kami akan tengok. Jadi penjelasan lanjut perihal perkara ini akan saya masukkan dalam penggulungan pada besok hari. Saya juga dapat mengesan ada juga kegusaran tentang status orang asal, anak negeri dan pribumi Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Jadi dia kaitkan, dia gaul sekali dengan isu anak PR ni. Ya, walhal orang asal, anak negeri dan pribumi Sabah dalam Perlembagaan Persekutuan, kumpulan ini ditafsirkan dengan jelas adalah warga negara Malaysia secara kuat kuasa undang-undang. Itu dinyatakan dalam perkara 160-161. Jadi tak berbangkit lagi apa jadi pindaan ini kepada status orang asli dan status anak pribumi Sabah Sarawak. Perkara 160-161 Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa kelompok ini adalah warga negara Malaysia secara kuat kuasa undang-undang. Tentulah dia ada prosesnya, itu kena ada sijil perkahwinan, ya, dan kena ada bukti-bukti lain seperti mana yang diperlukan. Ya. Itu adalah perkara yang dokumen-dokumen yang perlu diadakan sesuai dengan akta ibu yang menyusul peruntukan di dalam perlembagaan. Okey? Maksudnya kuat kuasa undang-undang sekalipun, katalah perkara 14, kuat kuasa undang-undang, mak orang Malaysia, bapa orang Malaysia, anak kuat kuasa undang-undang warga negara. Tapi dia kena lengkapkanlah apa dia? Sijil lahir. Mak, sijil lahir mak atau IC mak, IC bapa. Dan sebelum buat sijil lahir, dia ada dokumen-dokumen lagi. Itu prosesnya lah. Jadi yang paling penting apa dia? Mak rakyat Malaysia, bapa rakyat Malaysia, anak automatik warga negara Malaysia. Orang asli, orang asal Sabah Sarawak, perkara 160-161, mereka ini adalah warga negara Malaysia secara kuat kuasa undang-undang. Itu jelas. Tapi saya tengok, saya dua ni ada kenyataan yang memilih untuk mempercayai sebaliknya. Yang itu saya agak pelik. Sedangkan dalam perlembagaan tu sangat jelas. Dan ini tak ada kaitan dengan PR, ya, yang kita lakukan pindaan. Dan merujuk kepada perdebatan antara prinsip prospektif dan retrospektif. Ada dua school of thought kat sini. Ya, bila kita pindah 14.1b, nanti ada yang kata bahawa pemakaiannya mestilah dibuat secara retrospektif. Baik, saya daripada mula lagi bergelumang dengan tajuk ini dah setahun lebih. Saya tekankan bahawa pasukan penyelidik KDN ini mengkaji best practices, bukan saja berdasar pada undang-undang negara kita, tetapi juga undang-undang negara luar, sama ada Commonwealth atau bukan Commonwealth. Negara seperti Singapura, India dan UK yang juga mempunyai pindaan
ataupun peruntukan yang berkait dengan yang kita buat 14.1B ini, iaitu anak lahir luar negara oleh ibu warga Malaysia, ya, pemakaian di negara-negara yang saya sebut tadi adalah secara prospektif. Ya. Jadi hal ini kita guna pakai best practices negara-negara ini. Jadi ada yang sebut bahawa tak ada makna mereka memperjuangkan 14.1B menukar perkataan ibu atau bapa kalau pemakaian tidak secara retrospektif. Ya. Tapi dalam penjelasan yang kita buat, ya, apabila menyentuh tentang perkara ini, ya, saya katakan bahawa kita laksanakan secara prospektif kerana mengambil kira ia adalah amalan kebiasaan protokol pelaksanaan yang mempunyai proses dan prosedur biasa yang digunakan bagi mana dasar atau perundangan yang mahu dikuatkuasakan. Apabila menyentuh tentang pendekatan deliberatif, it's neither retro nor prospect. Ia adalah pendekatan berhati-hati with measure and case by case. Dalam arti kata lain, semua pending cases perlu diteliti satu persatu dan dinilai kesesuaiannya. Jadi pelaksanaan kepada pindaan yang dibuat secara prospektif dengan syarat kes-kes terdahulu boleh diselesaikan dengan kadar segera bagi mengelak ketidakpuasan hati yang timbul. Dan itu komitmen kami. Bagi kes 15.2, anak yang lahir luar negara, saya katakan bahawa kesemua permohonan yang telah dibuat sebelum ini telah pun saya buat keputusan. Tiada lagi kes yang belum dibuat keputusan. Kita dah selesaikan semua. Jadi saya percaya bahawa setakat saya mengesan perbincangan tadi ataupun perdebatan tadi, saya fikir ahli-ahli parlimen berbahas dengan cukup baik. Dimulakan segambut, saya ikuti sepenuhnya, disambung Kota Baru. Sangat bagus ucapan Kota Baru, sangat substantif, rasional. Saya membuat catatan, Paguh juga saya ikuti pembentangannya. Setakat 7 atau 8 pembahas, saya nampak ada keharmoniannya dan saya akan terus mengikuti perbahasan sebelum menyiapkan penggulungan pada besok. Kalau ada soalan, silakan. Ya, apa dia kegusaran dia? Baik. Ayat yang kita pindah adalah 2 tahun setelah mendapat kewarganegaraan. Ayat asal adalah 2 tahun selepas perkahwinan. Okey. Perkara itu adalah tentang pelucutan kewarganegaraan. Kenapa kita pindah ayat itu? Sebab tidak akan berlaku sama sekali seorang wanita warga asing berkahwin lelaki tempatan mendapat warga negara dalam masa 2 tahun selepas perkahwinan. Tak dapat. Sebab prosesnya adalah seorang wanita warga asing berkahwin dengan suami warga tempatan, 5 tahun pertama selepas dia daftar perkahwinan di sini, dia akan dapat spouse visa. Kalau 5 tahun spouse visa, tahun ke-6 baru dia dapat permit masuk. Dia kena pegang permit masuk 2 tahun, jadi 7 tahun. Tahun ke-8 baru dia boleh mohon IC biru atau warga negara. Kalau proses sekarang ialah mengambil masa 8 tahun untuk isteri warga asing berkahwin, baru dapat warga negara, ya, maka peruntukan yang asal, iaitu perkara tentang pelucutan warga negara boleh dibuat jika berlaku perceraian 2 tahun selepas mendapat kewarganegaraan. 2 tahun tu takkan dapat kewarganegaraan. Jadi kita pindah kepada 2 tahun selepas mendapat kewarganegaraan bagi menggantikan 2 tahun setelah perkahwinan. Okey? Jadi perkara pelucutan kewarganegaraan ini adalah perkara di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ada 2 jalur. Satu, perlembagaan di bawah pasal 23, iaitu seorang itu memilih untuk melepaskan warga negara Malaysia secara sukarela. Yang itu dalam pindaan ini, KDN masukkan satu caveat. Pelucutan secara sukarela ini, sekarang ini tertakluk. Dia tak ada kes mahkamah di sini. Dia tak ada tunggakan cukai pendapatan di sini. Atau dia tak tertakluk kepada kes-kes lain dari segi perundangan. Dulu tak ada caveat ini. Kalau dia nak lepas warga negara, lepas saja.
Tapi pindaan yang sedang dibahas, kita caveat dengan dia tak boleh ada obligasi lain yang tersangkut. Okay. Satu lagi adalah pelucutan melalui keputusan kerajaan, iaitu ada panel yang menjalankan proses semakan dia. Baik, di dalam perlembagaan yang sama, dia menyebut bahawa jika sekiranya akibat melucutkan kewarganegaraan itu menyebabkan subjek itu tidak memiliki apa-apa kewarganegaraan, maka tindakan pelucutan itu tidak boleh dilakukan. So, maksudnya, seorang yang kita timbangkan untuk pelucutan kewarganegaraan, ya, dalam fasa perlembagaan yang sama itu ada satu peruntukan lagi yang menyebut bahawa jika sekiranya pelucutan itu membawa kepada subjek itu, dalam kes ini isteri warga asing itu, tidak mempunyai apa-apa kewarganegaraan, maka pelucutan itu tidak boleh dilakukan. Ya? Sebab itu saya katakan bahawa kita caveat, kita cover semua perkara dalam perkara ini. Okey? Ya. 30-an ribu. Jangan sebut 30,000, 30-an. Sebab saya tak boleh recall 32 ke 34. Tapi 30-an ribu. Right? Dalam orang asli serta PR apa lagi, dia dah warga negara mengikut 160, 161. Kalau dia ada sijil perkahwinan, dia ada sijil lahir, kita bagilah. Dia konsisten orang asli dia. Sebab itu saya nak correct understanding dia. Orang asli, dasarnya adalah orang asli, orang asal Sabah, orang asal Sarawak. Mereka menjadi warga negara secara automatik, kuasa undang-undang. Tentunya mereka kena ada sijil perkahwinan. Ya, keluarga mereka adalah ibu atau bapa mestilah warga negara Malaysia. Betul lah? Itu dah ada. Jadi tak timbullah orang asli PR apa Melayu. Dia memang warga negara. Okey? Kecuali dia lahir di luar ikatan perkahwinan. Okey? Dan dia tak memohon. Itu cerita lain lah. Ya, tapi secara dasar dalam perlembagaan, mereka adalah warga negara secara kuat kuasa undang-undang. Itu ditulis dulu. Okey? Ya, sila. One was the explanation about the applying for something after 2 years after you get your citizenship and as opposed to 2 years after marriage, the change in the constitution. Is that to address an anomaly? Because it seems to be what you're saying that a person only can get a citizenship after 7 years, but if you do not change the law, it seems to be like contradicts. That's one. The other one is that a person who wants to give up his citizenship will now have to discharge all his obligations. Correct. LHDN, any legal obligation. Failure with, we hold it. Formerly there was no. There was no. Also, the This time we put in the amendment. Yep. Correct. So, isteri warga asing berkahwin dengan lelaki tempatan dalam negara kita. Daftar perkahwinan dalam negara kita. Kalau dia Muslim, agama. Kalau dia non-Muslim, civil marriage lah ya. Kalau dia isteri warga asing, prosesnya adalah 5 tahun spouse visa, 2 tahun permit masuk, tahun ke-8 baru dia boleh memohon kewarganegaraan. Right, ya? Itu kedudukan sekarang. Jadi pindaan yang kita buat adalah asal ayat itu menyebut bahawa pelucutan kewarganegaraan boleh dilakukan jika sekiranya seorang isteri warga asing itu bercerai 2 tahun selepas perkahwinan. 2 tahun selepas perkahwinan, dia tak akan dapat kewarganegaraan. Jadi ayat bahawa dia boleh dilucutkan kewarganegaraan itu tidak relevan dalam konteks itu. Jadi kita tafsirkan semula perlembagaan. Perlembagaan ini ayat undang-undang, dinamik. Tentu kita kata 2 tahun selepas perkahwinan, selepas mendapat warga negara. Okey, jadi dibimbangi oleh sebahagian aktivis bahawa jika dia sudah pun dia menjadi warga, isteri warga, dia orang perempuan warga asing datang ke sini dan berkahwin. Okey, kemudian bila bercerai dia dilucut ke warga negara. See ya. Ada dua tiga senario. Yang pertama, katalah dia orang perempuan Thailand, kahwin dengan lelaki Selangor. Ya. Mungkinan dia masih pegang warga negara Thailand. Dia masih pegang. Di sini dia pegang spouse visa. Di sini dia pegang permit masuk, IC merah.
dia masih warga negara Thailand, tak ada masalah. Tahun ke-8, dia mohon warga negara Malaysia. Dia dapat. Dan dia ada 2 warga negara. Jadi bila berlaku perceraian, kerana perceraian itu, maka peruntukan ini memasukkan bahawa jawatankuasa ini boleh menimbangkan pelucutan dalam keadaan di mana dia pegang 2 warga negara misalnya. Because, reason being, because we don't recognize dual citizenship. Itu aja. Tapi katakanlah, ketika dia berkahwin, dia dah lepaskan kewarganegaraan. Dia cuma pegang kita punya IC merah. Dalam keadaan itu, berlaku perceraian selepas 2 tahun dia mendapat warga negara. Dia dah jadi warga negara Malaysia. Warga negara Thailand dia dah lepaskan. Dalam keadaan itu, kita tak boleh lucutkan. Kerana Perlembagaan Persekutuan juga sebut, dengan sebab pelucutan itu, dia tidak mempunyai warga negara mana-mana negara. So jelas. Jadi itu menjawab kebimbangan setengah aktivis bahawa sudahlah dia bercerai, ditinggalkan kampung halaman, ditinggalkan keluarga. Tiba-tiba kita lucutkan. Dia bukan macam tu prosesnya. Okey. Sekarang memang ada dalam perlembagaan. Yang itu saya tak pindah. Yang bahawa dengan melucutkan warga negara, seseorang itu tidak menjadi warga negara mana-mana negara. Kita tak pindah, yang itu kekal. 1 titik pun kita tak ubah. Okey. Ya, no, yang ni warga negara dulu. Okey, bahasa Melayu. Bagi isteri bahasa Melayu ni terpakai dalam kes kalau pasangan luar negara. Saya nak ambil contoh. Seorang suami warga asing. Tadi wanita kan, isteri kan. Ni suami. Dia berkahwin. 5 tahun, dia dapat spouse visa. IC merah, 12 tahun. Dia kena pegang. Dia tahun ke-6 baru boleh pohon IC merah. Dan dia kena pegang IC merah selama 12 tahun. Isteri tadi, 2 tahun aja. Jangan tanya saya kenapa isteri 2 tahun dan suami 12 tahun. Saya cuma terangkan proses dalam undang-undang kita. So, 5 campur 12, 17 tahun ke-18 baru suami itu boleh memohon warga negara. Dia boleh mohon melalui Fasal 19(1), naturalisasi. Dan di situ syarat bahasa sudah pun ada. Jadi saya tak usik yang itu. Menguasai bahasa. Yang saya perkenalkan ini adalah bagi kes yang tadi, kalau isteri warga asing memang ada lah. Kes yang kita masukkan ini sebab penguasaan bahasa, bila kita kaji isu kewarganegaraan negara-negara luar, UK syarat bahasa, US syarat bahasa, Australia syarat bahasa. Jadi kita, kalau nak jadi warga negara Malaysia, syarat bahasa. Baik, bagi kategori pertama yang lahir tahun sebelum 57 atau jadi warga negara PR sebelum 57 atau sebelum 63. Saya sendiri turun masa interview bahasa. Interview bahasa ni bukanlah skrip kita kata, bolehkah puan berikan nama penuh puan? Ya. Di manakah alamat puan? Berapa kan tidak? Kita tunjuk dia gambar Muruku. Ini perayaan apa? Itu di Pulau Bali. Kita tahulah. Kita tunjuk dia ketupat dan sate. Bila makan ini? Hari Raya. Itu aja ujian bahasanya. 8 lulus. Ya, 8 markah penuh. 3, 4 markah lulus. Ya. Itu sebenarnya kita permudahkan. Dia bukan macam skrip interview. Kita nak minta kerja tu. Ya. Kita bantu mereka dengan panduan foto, gambar, tunjuk menara KLCC. Makcik boleh tahu ini di mana? Dia kata Kuala Lumpur. Dia tahu tentang negara dia. Dia tahu tentang perayaan negara dia. Ya. Tunjuk masjid, tunjuk gereja, tunjuk tok kong, tunjuk kuil. Dia faham. Jadi itu maksud proses ujian bahasa yang kita permudahkan. Tahu tak rakan-rakan media tahu dia? Saya kena bawa pergi interview sekali ya. Okey? Ada lagi? Alright, so itu dia sahabat semua. Satu penjelasan yang begitu mantap sekali ya daripada Datuk Seri Saifuddin berkaitan dengan kewarganegaraan yang sedang dibahaskan. Dan hari ini ya Datuk Seri Saifuddin akan menggulung ya berkaitan dengan isu kewarganegaraan yang yang ada ya sebahagian yang dipindahkan itu, tapi bukan semua ya. Semua yang lain itu tetap dikekalkan seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan yang anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera.
Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.